Kembangkan industri agro makanan, dana 100 juta ringgit diperuntukkan bantu koperasi. Assalamualaikum, salam sejahtera, berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna diarah meningkatkan penguasaan bagi tangani kegiatan seleweng dan seluduk minyak masak bersubsidi. Tegas Perdana Menteri, subsidi minyak masak membabitkan paket 1 kilogram adalah bagi kegunaan isi rumah dan bukan untuk restoran. Sebab itulah saya beritahu kepada Menteri KPDN, gerakkan. Yang pertama, gerakkan penguat kuasa. Semalam dalam Kabinet, Kementerian Belia akan wujudkan sukarelawan. Mungkin kita boleh mengurangkan penyelewengan tentang barang-barang bersubsidi ini. Kalau tidak, kita bayar subsidi mahal, tetapi sebahagiannya yang untung adalah penyeluduk dan juga kumpulan yang menyeleweng subsidi ini. Ujar beliau, bekalan minyak masak bersubsidi yang membabitkan jumlah keseluruhan 60,000 tan metrik sepatutnya mencukupi. Ini kerana isi rumah negara hanya menggunakan 55,000 tan metrik bahan berkenaan. Dalam itu, Perdana Menteri juga menegaskan kerajaan tidak berpeluk tubuh dalam menangani isu kos sara hidup. Sebaliknya, melaksanakan langkah jangka pendek, sederhana dan jangka panjang untuk mendepani cabaran itu. Mempericikan perkara tersebut, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia termasuk pemberian subsidi kepada rakyat sebanyak 70 bilion ringgit tahun ini. Keperluan itu bagi memastikan masyarakat tidak terbeban dengan situasi yang dihadapi dunia ketika ini. Ayam kita naik harga kerana bahan makanan ayam adalah daripada luar. Kita tak keluarkan jagung. Jagung bijiran ni lain, makanan ayam dengan jagung yang kita makan, jagung manis tu lain. So kita tidak pengeluar jagung. Dan kita tidak pengeluar kacang soya. 70% daripada kos pengeluaran ayam, seekor ayam tu adalah disumbangkan oleh makanan ayam. Yang mana semuanya kita import daripada luar. Itu yang menyebabkan berlaku kenaikan harga ayam. Akui beliau, kadar inflasi negara masih dianggap rendah pada 2.8% berbanding negara lain berikutan subsidi yang diberi kerajaan. Beliau berucap semasa merasmikan persidangan perwakilan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC kali ke-42 di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Beliau turut mencadangkan kepada MTUC untuk mewujudkan pasukan sukarelawan pengguna untuk memantau serta melaporkan isu berkaitan harga barang kepada kerajaan. Dana 100 juta ringgit di bawah tabung agro makanan diperuntukkan bagi membantu sektor koperasi mengembangkan industri agro makanan khususnya penternakan ayam. Peruntukan dipertanggungjawabkan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Perdana Menteri menjelaskan langkah itu membolehkan koperasi meningkatkan pengeluaran makanan sekaligus mengurangkan masalah kenaikan harga barang. Kerajaan juga setuju agar koperasi diberi kota pekerja asing bagi melancarkan urusan perladangan. Turut disokong penubuhan koperasi rakyat BR 2.0 Malaysia Berhad. 2.0 ini juga dijangka memainkan peranan lebih besar iaitu membantu membangunkan sektor koperasi serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Penubuhan BR 2.0 turut membolehkan keluarga Malaysia melabur dan memiliki saham dalam koperasi seperti mana Bank Rakyat
dengan jangkaan pulangan yang baik. RM10 juta turut diagih kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bagi membiayai aktiviti kolaborasi strategik bersama persatuan dan NGO seperti penganjuran pameran dan expo. Sudah tiba masanya seluruh gerakan koperasi menyahut seruan jihad memerangi orang tengah dengan memainkan peranan lebih signifikan dalam memperkasa agenda sekuriti makanan negara. Perdana Menteri yakin model perniagaan koperasi itu sendiri dilahirkan bagi memendek rantaian bekalan dengan mengurangkan peranan dan penglibatan orang tengah sekaligus berupaya menstabilkan harga barangan keperluan di pasaran. Kerajaan juga memerlukan kerjasama semua pihak khususnya Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa dengan memberi fokus memperkasa pembangunan gerakan koperasi dalam penguasaan rantaian bekalan. Dengan bilangan koperasi yang besar serta kekuatan lebih 20% populasi negara, gerakan koperasi secara kolektif mempunyai kuasa mempengaruhi kos sara hidup keluarga Malaysia yang dengan lebih berkesan. Gerakan koperasi perlu diperkukuh di setiap peringkat rantaian bekalan, termasuk pemasaran barangan pada harga yang kompetitif. Bila berucap sempena Majlis Sambutan Bulan Koperasi Kebangsaan 2022 BKK22 di Pusat Pelancongan Malaysia Kuala Lumpur, tambah beliau lagi sektor koperasi kini menjadi penyumbang ketiga terbesar kepada ekonomi negara. Pada hari ini 14,834 koperasi berdaftar di bawah SKM dengan 7.1 juta keahlian. Gerakan koperasi juga mempunyai modal saham dan yuran terkumpul sebanyak RM16.5 bilion dengan aset berjumlah RM155 bilion serta perolehannya mencecah RM37.9 bilion. Angka itu boleh dipertingkatkan apabila kesedaran dan minat menyertai koperasi menjadi satu gaya hidup yang akan menyumbang kepada kemakmuran sosio-ekonomi negara. Koperasi Ladang Berhad memberi sokongan sepenuhnya kepada Perdana Menteri dan seruan jihad memerangi orang tengah. Pengerusinya Muhammad Daman Huri Muhammad Jamli berkata kolaborasi semua koperasi dapat memainkan peranan penting dalam membantu kerajaan melonjakkan peratusan jaminan keselamatan makanan negara. Kerana banyak orang yang produser dapat harga yang tak setimpal dengan apa yang dia kerjakan. Jadi memang saya sokong sepenuhnya. Kami sebenarnya menjual direct. Macam ternakan lembu kami dan sebagainya, kita tak ada gunakan orang tengah. Maknanya kita jual terus kepada konsumer. Selama ini Turut menyahut seruan itu ialah pengerusi Lembaga Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad Muhammad Najib Muhammad Noor. Memandangkan anggota kami di seluruh negara seramai lebih kurang 249,000 dan kesemuanya ialah usahawan. Saya rasa insya-Allah kita akan gemblengkan seluruh anggota kami untuk terlibat secara langsung dalam usaha-usaha yang orang kata boleh terlibatlah secara langsung dalam aktiviti food security ini insya-Allah. Kekurangan bekalan minyak masak paket yang berlaku setiap bulan bakal pulih dalam tempoh terdekat selepas kerja-kerja pembungkusan dan agihan minyak dilakukan syarikat pembekal minyak masak bersubsidi. Pengarah Penguatkuasa KPDN HCP Azman Adam memaklumkan sehingga kini pengeluaran minyak masak bersubsidi masih kekal sebanyak 60,000 tan metrik setiap bulan. Setiap bulan kerajaan akan mengagihkan kuota 60,000 tan metrik minyak masak berkenaan kepada pengilang sebelum diagihkan kepada syarikat pembekal dan pembungkus. Terdahulu Azman Adam menjalankan pemeriksaan penguatkuasaan sempena pelaksanaan penentuan harga maksimum ayam dan telur di Pasar Basar Alusta Kedah yang turut dihadiri Ketua Setiausaha KPDN HCP Datuk Azman Muhammad Yusof. Semalam 1,873 premis yang menjual ayam, telur dan minyak masak telah diperiksa dan tiada kes yang membabitkan penjualan melebihi harga kawalan dikesan.
Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akan sentiasa mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan dalam rantaian pengeluaran bekalan ayam. Keperluan itu bagi membolehkan perspektif industri dilihat secara lebih dekat sekaligus memastikan bekalan dan kelangsungan pengeluaran ayam negara stabil dan mencukupi. Menterinya Datuk Dr. Ronald Kiandi memperincikan penternak dan pengusaha ladang penternakan ayam telah menyatakan komitmen untuk bersama-sama memperkukuh sekuriti makanan negara melalui tahap pengoperasian ladang pada tahap yang optimum demi menjamin bekalan ayam yang berterusan. Kerajaan juga berusaha menetapkan mekanisme pengawalan harga bagi memastikan keluarga Malaysia tidak terbeban dengan cabaran kos sara hidup. Di samping itu, pengimportan stok penimbal ayam juga sedang dilaksanakan secara berperingkat oleh Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dengan jumlah kapasiti keseluruhan sebanyak 4,536 tan metrik menjelang penghujung bulan ini. Pelbagai medium sedia diwujudkan bagi memudahkan masyarakat menyalurkan maklumat berkaitan situasi inflasi ketika ini termasuk kenaikan harga barangan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang juga pengerusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi menjelaskan pihaknya kini sedang meneliti kaedah komunikasi yang lebih berkesan untuk tindakan itu sama ada mewujudkan laman web, talian pengaduan, rangkaian penguatkuasaan atau sebagainya. Setakat ini, pihaknya telah menerima pengesyuran untuk memudahkan 1,800 anggota komuniti keluarga Malaysia dapat menyemak suasana kenaikan harga di peringkat akar umbi di seluruh negara. Kaedah komunikasi kita sedang review untuk lihat apa dia bentuk komunikasi yang lebih berkesan. Sama ada nak kena ada laman web sendiri, ada hotline pengaduan, ada rangkaian penguatkuasaan yang bertambah. Sebagai contoh, kita sudah ada terima pengesyuran supaya semua anggota komuniti keluarga Malaysia, ada 1,800 yang dengan keanggotaan hampir 40-50 ribu orang, mereka dapat membantu untuk menyemak suasana kenaikan harga di peringkat akar umbi seluruh negara. Tindakan kerajaan untuk melakukan intervensi dengan memberikan subsidi dan menetapkan harga siling terhadap ayam mentah memberi kesan yang sangat baik. Beliau mendapati hasil bekalan ayam mentah adalah mencukupi selain rata-rata peniaga mengikut harga siling ditetapkan. Sekaligus situasi seakan kembali seperti sedia kala. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Anwar berkata, pihaknya mengesan berlaku penyelewengan bekalan minyak masak bersubsidi sehingga ada yang menjual secara dalam talian. Jualan harga patut koperasi terus jadi tumpuan hari kedua sambutan Bulan Koperasi Kebangsaan 2022 yang berlangsung di Matic Hebo Negara. Pengunjung berpeluang mendapatkan barangan keperluan asas 15% lebih murah berbanding di pasaran. Jualan harga patut koperasi yang berlangsung di ruang legar Matic ini menjadi tumpuan pengunjung mendapatkan barangan pada harga murah antara yang ditawarkan ayam, daging, telur dan minyak masak. Lebih menarik, tiada had ditetapkan untuk pembelian. Ya, memang baguslah rakyat buat macam ni, kerajaan buat macam ni kan. Sedikit sebanyak dapat membantu rakyat dengan golongan yang terkesan lah kan. Daripada COVID dulu sampai sekarang kan. Itulah. Anggaran esok kita target 1,000. Sebab kita buat Jumaat 1,000. Target kita hari Sabtu 3,000. Untuk hari Ahad 1,000. Ya betul. Target kita. Tapi kalau target tu berlebihi, alhamdulillah lah. Jualan harga patut koperasi yang berlangsung selama 3 hari itu bakal berakhir esok. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia AKM Perak mendapat sambutan hangat dengan mencatatkan hasil jualan lebih RM17,000 setakat semalam. Ketua Cawangan KPDN HCP Melanjung Wan Muhammad Badro Wan Mahmud berkata jumlah kehadiran direkodkan ke PJKM hampir 2,000 pengunjung. Antara barangan menjadi pilihan pengunjung ialah ayam, ikan, daging, telur, minyak masak, paket, beras dan gula.
harga lagi murah daripada PGKM yang kita buat sebelum ni lah. Iaitu harga PGKM sebelum ni mungkin RM7.5 dan sebagainya. Hari RM8.5, hari ni kita bagi potong hingga RM8. Memandangkan harga pun dah naik sehingga RM9.4 ya. Dan tujuan program ini juga tak lain dan tak bukan membantu golongan sasar, isi rumah dan golongan yang memerlukan boleh beli barangan keperluan harian, barangan kawalan dan sebagainya pada harga yang amat murah daripada pasaran biasa. Rata-rata pengunjung temui pula menyambut baik program berkenaan yang disifatkan sebagai membantu meringankan beban kewangan mereka. Memerlukan barang yang banyak lah. Kalau nak keluar pun jauh kan, baik kita beli dekat sini. Alhamdulillah kalau dibanding kata perbezaan harga, sini boleh dikatakan lebih murah lah. Kalau ada buat karnival yang macam ni, pada saya elok bungku di sini lah. Sebab harga di sini lagi murah daripada di luar. Kalau nak ikut, kalau macam saya di Telintan. Kalau di Telintan harga ayam di pasar pun sekarang ni RM10.50 sekilo. Kalau di sini RM8, pada saya lagi untung di sini lah. Peluang lah bagi orang ramai kan. Untuk nak buat stok ke, untuk sekalipun bukan untuk jangka masa panjang, tapi untuk jangka masa pendek bolehlah. Peluang macam ni memang saya rasa dinantikan lah oleh orang ramai. Bagi memastikan jemaah Malaysia sihat dari pelbagai sudut, Lembaga Tabung Haji TH bukan sahaja menyediakan perkhidmatan kesihatan awam, sakit puan dan penjagaan rohani, tetapi juga pergigian. Bertempat di Pusat Kesihatan TH Shah di Makkah, klinik rawatan itu menyediakan kelengkapan peralatan seperti mana di tanah air dengan tenaga pakar dan ubat-ubatan. Pegawai Perubatan Pergigian Dr. Nurhayati Abbas berkata walaupun peranan mulut dan gigi dilihat kecil sahaja dalam melaksanakan ibadah, tetapi jemaah pastinya tidak dapat mengerjakan haji dengan sempurna jika mengalami sakit gigi dalam tempoh yang panjang. Satu, kita kena fahamlah mulut ni bukan sekadar untuk makan. Ya, kita tahu makanan yang sihat, makanan yang mencukupi sangat penting untuk memberi tenaga kepada jemaah kan. Tapi jangan lupa sebutan makhraj, bacaan dalam solat kita pun turut penting untuk jaga. Contoh Al-Fatihah, sebutan huruf tu kalau gigi tidak strong, contoh gigi yang longgar, macam mana nak menyebut dengan betul. Pakar periodontik ini dibantu seorang jurawat pergigian pembantu pergigian dengan menawarkan perkhidmatan tampalan, cabutan, pembersihan, karang gigi dan sebagainya. Dan ini reaksi jemaah yang telah menerima rawatan pergigian. Dalam keadaan cuaca yang panas, ditambah lagi dengan masalah sakit gigi, memang akan menyebabkan emosi jemaah akan terganggu. Tapi alhamdulillah dengan kemudahan yang disediakan oleh pihak Tabung Haji di maktab ini, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan segera. Secara umum lah kalau kita sakit gigi dekat sini, pastinya gigi itu membawa denyutan kepada sakit kepala lah. Dan hal ni mungkin sedikit sebanyak memang saya rasa mengganggu kita punya ibadah lah. Kawasan Setinggan menjadi punca utama kepada lambakan sampah di Sungai Tebrau, Johor Bahru. Menteri Besar Dato' Wan Hafiz Ghazi berkata pemantauan di sungai tersebut mendapati sampah terdiri daripada sisa domestik dan dibuang daripada rumah. Kerajaan negeri akan mengambil langkah yang lebih strategik bagi mengenakan tindakan ke atas rumah setinggan untuk menangani masalah sampah di dalam sungai. Sebanyak 3 tan sampah dikutip setiap hari di sungai di Johor Bahru dengan rekod tertinggi 85 tan sampah dikutip di Sungai Tebrau pada Januari lalu. Manakala Sungai Skudai mencatatkan sehingga 70 tan sampah dalam tempoh sebulan. Bagi membersihkan sungai, kerajaan negeri menerusi Jabatan Pengaran dan Saluran JPS akan menggerakkan 2 bot scavenger setiap hari bagi mengutip sampah. Setakat ini yang buat kerja pembersihan ialah selain daripada JPS, ialah PBT. PBT membelanjakan puluhan ribu sebulan untuk bersihkan sungai-sungai kita. Dan antara perkara kita nak buat dekat kawasan Sungai Tebrau ini mungkin ialah dibincangkan dengan Datuk Bandar dan juga Datuk DO untuk kita tambah lebih banyak boom tu, supaya kita boleh capture more sampah.
Bilangan bot Scavenger akan ditambah sekiranya terbukti keberkesanannya dalam menangani tambakan sampah di Sungai Johor. Beliau juga akan meninjau kawasan air terjun serta setiap kawasan pelancongan bagi menilai tahap kebersihan. Dato' Onn Hafiz berkata demikian selepas merasmikan pelancaran kempen Johor Bersih at Sungai Tebrau dan pelancaran Scavenger Boat di Johor Bahru. Sementara itu, semua pihak berkuasa tempatan PBT di Johor digesa mempertingkatkan dan memperketatkan penguasaan bagi menjadikan negeri itu bersih menerusi program Johor Bersih 100 hari. Ia termasuk tindakan kompaun terhadap mereka yang didapati menjadi punca pencemaran terutamanya di kawasan perumahan serta sungai. Exco Belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Muhammad Hari Mat Shah berkata mentaliti rakyat juga harus berubah dengan menjadikan kebersihan amalan dalam kehidupan seharian. Cabaran ini sebagai pemangkin, malah jangan pula setakat 100 hari dan kita terhenti setakat itu sahaja. Pastikan menjadi satu amalan budaya yang berterusan di negeri Johor ini. Pastinya kebersihan harus diperketatkan. Penguatkuasaan harus dipertingkatkan dan diperketatkan. Bila berkata demikian semasa pelancaran program Johor Bersih peringkat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, 15 PBT akan bersama menjayakan kempen 100 hari program Johor Bersih yang memperuntukkan RM1 juta sebagai inisiatif kepada PBT paling bersih dan cemerlang. Kita beralih ke berita sukan. Cabaran pasukan tuan rumah pada kejohanan badminton terbuka Malaysia 2022 berakhir. Ia susulan kekalahan bergu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia Soh Woo Yik pada aksi separuh akhir hari ini. Hasrat beregu di kedudukan ke-6 dunia itu untuk mencipta kejutan menentang juara dunia 2021 Takuro Hoki Yogo Kobayashi tidak kesampaian apabila tewas 21-23, 9-21 di arena Aziata. Biarpun memberikan tentangan sengit dan mendahului 18-14 pada set pertama, namun mereka gagal mengambil peluang itu untuk mencipta kemenangan. Sebaliknya membuka ruang kepada beregu Jepun menguasai perlawanan. Kekalahan itu turut menyaksikan Aaron Woo Yik yang juga pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo 2020 masih kempunan meraih gelaran jelajah dunia BWF sulung mereka. Terdahulu, satu lagi beregu lelaki negara, Goh Zifeh Nur Izzuddin Rumsani tewas 14-21, 12-21 kepada beregu ranking ke-7 dunia. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dari Indonesia. Kali terakhir wakil Malaysia merangkul gelaran beregu lelaki pada kejohanan tersebut adalah pada edisi 2014 apabila Goh Vishem Lim Kim Wah muncul juara. Jangan terlalu leka dengan media sosial, itu tegas legenda badminton negara Dato' Lee Chong Wei. Jelas beliau penggunaan media sosial mempunyai kebaikan dan juga keburukan yang boleh membuatkan pemain kehilangan fokus terhadap persiapan mereka. Menurut bekas pemain nombor 1 dunia itu, ketika zaman beliau penggunaan media sosial tidak begitu meluas lagi dan peluang untuk terkesan dengan kata-kata negatif juga kurang. Beliau menasihati kesemua pemain badminton negara untuk kurangkan aktiviti media sosial, sebaliknya berikan fokus lebih kepada latihan dan karier. This is untuk saya nampak sekarang budak-budak itu after saya rasa dia belum mau minum air, dia angkat telefon dulu, dia kena selfie, dia surat tulis social media dulu. This is saya nampak ini untuk saya boleh kongsikan is more important you focus for your career, your training, you're successful. Orang tulis bagus mungkin you happy. Okay, orang tulis tak bagus, orang komen tak bagus, mungkin boleh ganggu untuk konsentrasi you. This is a normal. Masa saya langsung tak tengok.
Persatuan Skuash Negeri Sembilan PSNS berharap dapat mencari lebih banyak bakat baharu selain menggalakkan pemain muda menyertai kejohanan dianjurkan. Presidennya Tunku Zin Al-Abidin Tuanku Muhriz berkata pemain muda juga perlu didedahkan dengan kejohanan bertaraf antarabangsa. Ketika ini, pemain PSNS yang dilihat berpotensi menyelah ialah seperti Halin Tan dan Si Amishan-Rush yang telah memenangi kejohanan skuash di peringkat antarabangsa. Datuk Nicole David sudi datang untuk buat exhibition doubles. So inilah satu lagi langkah yang kita nak ambil untuk expose kan pemain muda kita dengan wira squash kan, dengan ratu squash kita. Again kita nak normalizekan pemain kita untuk selalu main dengan top players. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada pertandingan akhir kejohanan skuash Piala Tuanku Muhriz di Seri Menanti. Gelanggang kejohanan full contact silat 2022 edisi ke-6 kembali dibuka selepas 3 tahun tertangguh ekoran pandemik COVID-19. Lebih menarik, saingan kali ini mendapat sambutan luar biasa apabila 150 pesilat daripada 42 pasukan seluruh negara menyertainya. Pengarah program Muhammad Syahril Syamsuddin berkata kejohanan itu wajar diteruskan bagi melahirkan lebih ramai atlet dalam sukan tempur. Inilah kita punya satu platform, kita nak bantu mereka untuk tonjolkan bakat dan teknik yang mereka ada. Sebab tu kita adakan tiga kategori, kanak-kanak, junior dan juga senior. Kita nak semua warga silat di segi apa kategori pun merasai kehangatannya, bagaimananya mereka bertanding dalam pertandingan yang undang-undang yang sebegini. Kejohanan seterusnya dijangka berlangsung pada November ini. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.